Baik, bertemu kembali dalam Pesona SY Masyarakat Cakna Rakyat Sejahtera. Topik minggu ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Baik YB, terus saja perbincangan kita. Tadi YB menyebut berkenaan dengan talian kasih 15999. Betul. Saya pasti tak semua... ini bukan satu panggilan yang baru untuk ramai rakyat sebab kita sering dengar iklan kalau ada masalah sila hubungi 1599 dan sebagainya. Saya difahamkan peningkatan panggilan telefon ataupun panggilan talian kasih ini meningkat daripada tahun 2018, 2019 dan paling tinggi adalah ketika mana pada tahun lepas iaitu tahun 2020 apabila PKP dilaksanakan sehingga ratusan ribu. Mungkin YB boleh jelaskan angka-angka itu dan mengapa sebenarnya perkara ini berlaku lonjakan yang begitu dahsyat sekali. Okey. Talian kasih ini kalau kita lihat kita ada dua, satu melalui panggilan 15999 dan juga boleh untuk WhatsApp 019-261-5999. Jadi kita ada sama ada boleh buat call ataupun panggilan secara WhatsApp. Dan kalau kita tengok talian kasih ini bila kita nak tubuhkan dia dulu, dia lebih fokus kepada isu di kumpulan sasaran kementerian. Kanak-kanak, perniagaan, wanita, warga emas dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok angkanya 2015, panggilan ketika itu sebanyak hanya 8,621 setahun. Lepas tu dia meningkat kepada 2016, mungkin masa tu dah ramai orang kenal dan dapat banyak panggilan. Dia meningkat kepada 21,283 dan seterusnya 2017 dia turun balik kepada 19,000, 2018 15,000, 2019 naik balik 25,000 dan yang paling tinggi daripada 25,868 2019 ke 153,024 yang diterima pada tahun 2020. Jadi angka ini satu peningkatan yang 6 kali ganda daripada tahun sebelumnya. Sudah pasti ianya turut dipengaruhi oleh faktor PKP pandemik COVID-19 akibat pandemik COVID-19 ini. Dan kebanyakan panggilan itu dibuat adalah berkaitan dengan panggilan bantuan kebajikan bako makanan sebab semua orang masa tu panik tak tahu apa yang perlu dilakukan. So ada banyak panggilan-panggilan dan kami juga menerima panggilan. Dia dah jadi macam talian aduan rasmi kerajaan. Bukan saja untuk Kementerian Wanita tapi juga kementerian-kementerian lain, anak sekolah dan sebagainya. Jadi sebab itu peningkatan yang terlampau mendadak 153,000 tahun 2020 dan untuk tahun ini saja. Ni kita baru masuk bulan awal Februari. So untuk Januari saja kita dah terima panggilan sebanyak 12,622 panggilan untuk satu bulan. Untuk sebulan. 12,000. So 12,000 ni kalau kita tengok panggilan berkaitan isu kanak-kanak 164 yang paling banyak adalah bantuan kebajikan sebanyak 3,153. Kaunseling juga mempunyai peningkatan banyak sebanyak 552 OKU dan yang lain-lain lagi juga. So ada isu yang kita lihat sebenarnya kita talian ini adalah merupakan satu talian yang beroperasi selama 24 jam. Jadi saya mohon juga jika ada isu-isu yang berkaitan yang macam saya katakan tadi, perkara-perkara yang menjadikan kecurigaan kepada kita, keadaan sekeliling, masyarakat harus menjadi mata dan telinga juga untuk pihak kerajaan. Sebab ni berlaku di kalangan kita, di kalangan komuniti, berdekatan dengan kita, ahli keluarga. Sebagai contoh, harus mainkan peranan. Bila Datuk Seri menyebut tentang caknanya jiran-jiran sebagainya sesuai dengan tajuk kita lah hari ini, masyarakat sejahtera, rakyat sejahtera sebagainya. Ini kalau kita lihat masyarakat kita ni kadang-kadang tak nak ambil tahu, tak nak jaga tepi kain orang sebagainya. Betul. Tapi benda-benda lain menyibuk kan. Tapi bila soal-soal anak menangis sebelah rumah dan sebagainya, sebenarnya talian dah ada tapi ada masyarakat yang takut untuk bertindak. Mungkin macam adakah aku menyibuk dan sebagainya. Macam mana kita nak terapkan satu makluman kepada mereka supaya mereka ini lebih berani untuk maklumkan sekiranya ada kes-kes begini. Kita bukannya nak sibuk-sibuk jaga tepi kain orang tanpa perkara-perkara yang tak bermanfaat. Saya rasa SOP yang kita almakan iaitu kita jaga kita dalam waktu pandemik COVID-19 ini juga perlu diterapkan di semangat kejiranan dan kemasyarakatan dalam keluarga. Maksudnya kita juga jaga jiran-jiran kita. Kita juga jaga masyarakat kita. Kita juga jaga ahli keluarga kita. Ya, mungkin sebagai contoh tadi
ada isu katalah yang mungkin dia depres bila PKP ini dibuang kerja dan sebagainya, tak boleh menerima. Sebagai ahli keluarga, kita pasti boleh melihat perubahan kepada ahli keluarga kita yang lain. Mungkin dia dah mula senyap, tak boleh bercakap, ya, mula menyendiri. So kita ambil inisiatif ini sebab yang buat panggilan ini tidak semestinya mereka yang menghadapi isu, tapi ahli keluarga. Ya, untuk buat panggilan dan nyatakan bahawa dia dah nampak ada perubahan di kalangan ahli keluarga dan sebagainya. Jadi masyarakat juga perlu mengambil satu tanggungjawab. Ya, macam saya katakan tadi, Kak Hafiz kan, dia kata macam mana kita nak buat supaya mereka tak rasa kita ni jaga tepi kain orang. Tapi macam saya katakan tadi, tindakan yang kita ambil itu kita tak tahu boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Kita letak diri kita sekiranya ianya berlaku kepada ahli keluarga kita. Apakah yang kita akan ambil tindakan? Ya. Tadi macam YB Datuk Seri juga ada menyentuh berkenaan dengan talian kasih 15999. Adakah talian kasih 15999 ini saja dah cukup memenuhi untuk kita mengurangkan kadar kes keganasan rumah tangga sebagai contoh, dan juga kadar kes penderaan terhadap kanak-kanak itu sendiri? Sudah pasti tidak. Itu adalah salah satu medium, ya, penyaluran maklumat dan sebagainya. Saya pun ucapkan terima kasih. Ada banyak juga NGO-NGO yang menyediakan perkhidmatan hotline ini, ya, untuk kes penderaan kanak-kanak ataupun untuk wanita. Ada banyak juga yang lain yang menyediakan talian seumpama ini. Tapi ianya tidak dapat menyelesaikan keseluruhan masalah. Ya. Apa yang lebih penting ianya datang daripada diri kita sendiri. Sebab bila disebut tentang penderaan, ianya dilakukan oleh manusia. Dia tak dilakukan oleh yang lain. Jadi ia datang daripada diri kita sendiri, dari segi kesedaran, dari segi perlunya kita wujudkan keluarga yang bahagia. Perlunya kita menyedari bahawa inilah keluarga kita. Sebab itu di kementerian kita ada juga program-program untuk keluarga sejahtera. Ya, sebab kita nak wujudkan lebih banyak lagi wujudkan keluarga sejahtera, kerana bagi saya walau bagaimanapun, ya, kita ini menunjukkan masyarakat yang makmur, yang lebih baik, ianya datang daripada keluarga. Keluarga ini menjadi benteng kekuatan kita. Kalau kita ada masalah, yang akan dekat dengan kita adalah keluarga kita. Jadi keluarga ni mempunyai sokongan yang sangat kuat. Jadi ahli keluarga kena rapatkan hubungan. Saya mungkin waktu PKP ini ambil kesempatan untuk merapatkan hubungan kekeluargaan. Muhasabah balik. Muhasabah balik. Waktu ini ibu dan bapa bersama dengan anak-anak, ya, lebih mendekatkan diri dengan anak-anak, menyelami, dan suami isteri juga. Mungkin selama ni kita sibuk bekerja, tapi sekarang ramai juga yang work from home. So gunakan peluang ini untuk merapatkan hubungan kekeluargaan tersebut. Kalau boleh saya sentuh sikit berkenaan dengan penderaan juga, Zahira, ya. Bukan sahaja ibu bapa kadang-kadang yang mendera, kadang-kadang yang menjaga anak, kita hantar anak di pusat asuhan dan sebagainya. Saya difahamkan juga KPTWKM ada menjalankan inisiatif untuk memberi kursus secara percuma kepada mereka yang ingin membuka pusat asuhan swasta dan sebagainya. Mungkin Wabi boleh jelaskan dengan perkara berkenaan. Jadi kita di kementerian, ya, sebab kita ada juga institusi di bawah yang diselenggarakan oleh JKM, dan kita ada taman asuhan kanak-kanak yang diselenggarakan oleh pihak swasta, dan mereka perlu untuk memohon lesen dan sebagainya daripada pihak kementerian. Jadi kita wajibkan bahawa setiap taman pusat asuhan jagaan kanak-kanak ni dia kena ada pengasuh yang mempunyai kursus awal pendidikan kanak-kanak ni. Ini wajib, dan proses ni berjalan dari masa ke semasa. Dan tahun lepas kita ada buka peluang ini supaya jika mereka menghadiri kursus ini kita berikan secara percuma. Kalau tidak, sebelum ni dia kena bayar 900 dan sebagainya. Ini galakkan kepada kita supaya mereka yang mengasuh di pusat jagaan kanak-kanak ini mendapat ilmu dan juga pendidikan yang sewajarnya. Yang ini yang kita buat. Jadi ianya juga bukan kita buka kepada mereka yang sekarang ni bekerja di pusat jagaan kanak-kanak, tapi kita buka juga kepada sesiapa saja. Sebagai contoh, mereka yang nak mencari pekerjaan. Jadi bila dah ada sijil ini, jadi ia juga boleh
memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan jika mereka berminat untuk menjadi pengasuh. So ini antara yang telah kita laksanakan tahun lepas, sebab waktu PKP itu kita pun risau juga kan. Ada banyak isu kita tengok bila ramai dulu mungkin semua orang keluar bekerja, jadi bila waktu PKP stay at home, duduk di rumah. Kalau rumah besar, tak apalah juga ada ruang-ruang. Kalau rumah yang agak sempit, semua orang duduk kat situ selama ni, macam-macam ragam. Kan? Kalau rumah besar tu kalau merajuk sekejap, pergi sana sekejap. Jadi itulah yang kita nak kena suasana itu juga kita kena ambil kira. Dan di kementerian, macam saya kata tadi, kita ada 532 kaunselor berdaftar. Sebab kaunselor, nak jadi kaunselor, minimum dia kena ada degree dalam kaunseling. Kita nak wujudkan lebih ramai lagi yang psikososial ni. Maksudnya di kalangan masyarakat yang kita bagi bimbingan untuk dia jadi psikososial supaya dia juga boleh memberikan bimbingan kepada yang lain-lain. Yang ini kita nak lebih ramai lagi. Pecahkan sikit kepakaran tu. Tapi macam contoh kan, saya ambil satu contoh lah YB Datuk Seri, macam di Eropah. Sebagai contoh untuk wanita-wanita yang mempunyai masalah keganasan rumah tangga. Mereka mempunyai kod rahsia yang mungkin digunakan bila mereka pergi ke farmasi. MAS 19 sebagai contoh. Contohnya dekat Malaysia, adakah mungkin KPWKM juga akan mewujudkan kod-kod rahsia untuk kanak-kanak ini apabila mereka meminta bantuan apabila berlakunya satu-satu kes keganasan terhadap mereka? Okey. Dia bila kod rahsia ni, bila saya cerita nanti dah tak jadi rahsia sebab orang dah tahu. Betul juga. So actually kita ada juga berbincang dengan pihak telco dan sebagainya. Cuma ada jugalah yang saya kongsi sebab ni dah lepas kan, tahun lepas. Waktu PKP tu kita minta juga sebagai contoh yang hantar bakul makanan ni. Kita minta supaya bila dia hantar ke bakul makanan ke rumah, yang keluar itu adalah wanita. So daripada situ kita boleh nampak dalam muka dia lebam, ada benda yang kita boleh rasa bila kita bagi tu kita nampak keadaan dia itu agak mencurigakan. Itu salah satu sebenarnya yang telah kita lakukan. Baik Datuk Seri, minit-minit terakhir ni mungkin Datuk Seri nak bagi pesanan, nak marah bapa kat luar sana yang tadi kita cakap tak datang tadi tu, tak datang ambil report kat anak sebagainya, dan juga mungkin kita tekankan berkenaan dengan pentingnya talian 15999 itu. Ya, apa yang saya harapkan, saya memahami dalam keadaan sekarang, keadaan PKP, mungkin ada ramai yang agak tertekan, namun janganlah jadikan itu sebagai satu alasan untuk kita mengabaikan keluarga kita ataupun mengabaikan kepentingan anak-anak kita ini. Anak-anak ini perlu disayangi. Kita bukan sayang anak kita je. Kalau kita nampak kanak-kanak lain pun mereka juga perlu disayangi. Perlu dijaga. Mereka tak tahu apa masalah yang sedang kita hadapi. Jadi adalah tidak adil jika kemarahan itu diluahkan kepada mereka yang tidak berdosa. Jadi kepada masyarakat, sama-sama kita cakna kepada kejadian yang berlaku di sekeliling kita. Kita jadi masyarakat yang lebih prihatin. Kita jadi warga negara yang lebih prihatin dalam keadaan sekarang. Kita guna kita jaga kita itu dalam kehidupan kita seharian supaya kita dapat membina masyarakat yang lebih baik lagi. Dan juga lebih sihat daripada segi mentalnya juga. Ya, betul. Betul Zahira. Dan juga kepada anda luar sana, mungkinlah tadi kita sarankan kepada anda kalau dengar anak jiran menangis sebagainya, tengok-tengok tapi jangan terlebih perhatian pula sampai lupa anak sendiri menangis kat rumah. Amboi, tengok anak orang je, anak kita macam mana? Baik, terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Rina Muhammad Harun atas perkongsian berkenaan dengan perkara berkaitan dengan masyarakat sejahtera ini dan juga khusus berkaitan dengan isu penderaan anak. Ingat talian 15999. Kalau sekarang anda dengar ada anak menangis ke dah tempoh lama, sila hubungi ataupun WhatsApp di talian 0192615999. Saya rasa ingat 019261 saja sebab hujungnya adalah sama dengan talian kasih. 15999. Mudah untuk kita ingat. Betul. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembinaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atas perkongsian berkenaan dengan topik kita pada hari ini, Zahira. Ya, dan lepas ini kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang akan menghiburkan anda di rumah. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika. Pesona XY. Serasi di hati.